Kalau hidup sekadar kerja, kerbau di sawah membajak tanah. Kalau hidup sekadar membesarkan anak, babi di hutan membesarkan anak. Dengan rupa paras yang sama, gigi yang sama, badan yang sama, berat yang sama, warna kulit yang sama, nama yang sama, penyakit yang sama. Yang terpotong tangannya, dia pergi ke mahsyar dalam keadaan sebelah tangannya terpotong. Yang mati dalam keadaan mabuk, dia berjalan menuju ke mahsyar terhuyung ke kanan dan ke kiri dalam keadaan mabuk. Yang mati dalam keadaan membunuh, maka dia akan memegang pisau di tangannya menuju ke mahsyar. Dosa membunuh seorang muslim. Wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam. Sesiapa yang membunuh seseorang mukmin dengan sengaja, maka balasan dia ialah neraka jahannam. Maka yakinlah kepada Allah yang menciptakan saya dan kita semua. Dosa itu ada, pahala itu ada. Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Allah, yang seorang lagi sebut, Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, siapa-siapa yang rajin bersedekah di kalangan umat Muhammad, gantikanlah ya Allah. Hak seorang lagi berdoa, ya Allah, siapa-siapa yang kedekut di kalangan umat Muhammad, tarik keberkatan daripada hartanya. Ada malaikat rokok sampai kiamat, ada malaikat sujud sampai kiamat, ada malaikat bertugas. Kalau tak bertugas, tempat tinggal mereka di langit. Tuan bayang tengok banyak mana malaikat. Ayat 1 hingga 10. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atammut taslim ala sayyidina Muhammad ibn Abdillahil amin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Wa la hawla wa la quwwata illa billah al-'aliyyil 'azim. Wa la hawla wa la quwwata illa billah al-'aliyyil 'azim.
Wala haula wala quwwata illa billah al-aliyyil azim. Amma ba'd. Ini dibenarkan berapa minit? Setengah jam. Ya. 8.45. Pertama sekali tuan-tuan, nawaitul i'tikaf di hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Bagi yang tak niat i'tikaf lagi. Yang keduanya, radina billahi rabba, kami semua redha Allah Tuhan kami. Wabil islami dina, kami semua redha Islam cari hidup kami. Wabi Muhammadin nabiyyan wa rasulah, dan kami semua redha bahawa Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang nabi dan rasul. Allah Subhanahu wa taala pemilik alam. Satu hari dunia ini akan hancur. Malaysia tak ada dah. Amerika Syarikat akan hancur satu hari nanti, Jepun. Kemudian seluruh muka bumi, bulan, bintang, angkasa lepas. Pemilik alam ini namanya Allah Jalla Jalaluh. Allah Subhanahu wa taala cipta makhluk yang banyak, yang ada dosa pahala dua saja, jin dan manusia. Binatang tak ada dosa pahala, tumbuh-tumbuhan tiada dosa pahala, malaikat tidak ada dosa pahala, syaitan dan iblis dosa semua. Dia tak ada pahala, dia dosa semua. Yang akan ditimbang di padang mahsyar kelak dua, seluruh jin dan seluruh manusia. Ni poin nombor satu untuk saya dan kita semua pada malam ni. Tadi semua orang sembahyang maghrib. Sembahyang satu ibadat yang cukup besar ganjarannya. Dosa dia pun besar. Sehingga kan satu orang dia dibangkitkan di padang mahsyar, bila nama dia dipanggil seorang demi seorang, ada giliran. Bila nama dia dipanggil, amalan pertama yang akan disoal oleh Allah ialah solat. Sekiranya dijawab bahawa dia tidak pernah solat, maka kesemua bacaan Quran dia tidak dilihat oleh Allah. Bakti dia dengan mak ayah dia tidak dilihat oleh Allah. Haji dia 3 kali, umrah dia 16 kali tidak dilihat oleh Allah. Dia pernah bina sebuah masjid dengan duit dia semua, tidak dilihat oleh Allah kerana kunci ibadat yang namanya sembahyang tidak dilakukan. Sembahyang, ibadat pertama yang Allah akan soal. Kalau tak lulus sembahyang, tolak semua. Tadi kita solat maghrib, pahala tak nampak. Tengah hari tadi ada yang tikam nombor ikut, main judi, dosa tak nampak. Ni saya buat contoh ni sebab 2 hari lepas saya tengok satu orang berpakaian uniform masuk kedai Magnum tu lah. Dia pergi tulis apa semua kan. Saya perhati dia daripada jauh. Bukan saya rakam, saya tengok dia. Saya nak tengok bangsa apa bila dia kalih Melayu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. 40-an umur masih berjudi.
Kita berjudi, kita tak nampak dosa. Tadi kita solat, kita tak nampak pahala. Nabi sebut, nanti di mahsyar bila Allah panggil nama, Allah panggil Muhammad Haikal bin Yusuf, contoh ni, maka Haikal bin Yusuf itu seorang saja yang akan bangun ketika itu. Dia seorang. Sahabat tanya, ya Rasulullah, kan banyak nama yang sama. Nabi kata, nama yang sama memang ada, tapi bin tak sama. Ada orang nama sama, ayah pun sama, tok wan dia tak sama. Ada orang dia sama, ayah dia sama, tok wan pun sama, 2 orang, tapi tok nek dia tak sama. Dia tak ada sampai 15 orang tu sama nama. Maka Nabi sebut, bila Allah panggil satu nama, dia saja yang akan bangun ke hadapan. Bukan bangun, silap. Semua memang dalam keadaan berdiri. Tunggu di Arafah pula. Tunggu di mahsyar bukan macam tunggu di Arafah. Tunggu di Arafah bawah kemah boleh duduk. Tunggu di mahsyar berdiri. Bila Allah panggil satu nama, orang tu saja yang akan mai ke hadapan. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Filem dia tuan, yang ni perjalanan dia. Saya ambil 1% yang malam ni, bukan 1%, 0.1%. Sebab tajuk malam ni bukan mahsyar. Kalau AJK abang tajuk malam ni mahsyar, saya boleh ringkaskan jadi 3 jam. Sebab mahsyar dia panjang, boleh ringkas jadi 2 jam, 3 jam. Sikit je. Bila panggil datang ke hadapan, lalu dikeluarkan satu alat yang diciptakan oleh Allah. Alat tu Allah sebut dalam Quran, bukan hadis, Quran. Mizan. Alat tu nama dia mizan. Kalau kat dunia kita pergi kedai emas, ada alat nak timbang emas, tak boleh timbang beras atas alat tu. 0.1 gram pun dia boleh timbang emas. Kalau kita pergi lombong besi, dia ada alat untuk timbang besi. Kita pergi kelang padi, dia ada alat untuk timbang padi. Semua tak sama. Di mahsyar Allah cipta satu alat, nama dia dalam Quran Allah sebut mizan. Mizan ni siapa pun tak perlu tergesa-gesa untuk melihat, kerana seluruh penduduk mahsyar akan melihat mizan itu. Termasuk saya dan tuan-tuan semua. Semua kita akan tengok mizan yang besar. Lalu dikeluarkan satu persatu amal ibadah dan kejahatan maksiat yang kita buat sejak daripada hari pertama kita baligh. Semua orang dalam masjid ni tahu umur berapa dia baligh. Ada orang umur 12, ada orang 14, ada orang 11 dan sebagainya. Maka kata Rasulullah, ketika dikeluarkan amal ibadat dan ditimbang, kalian akan melihat bentuk-bentuk pahala seperti mana kalian melihat gunung ganang pada hari ini. Tuan-tuan nampak tiang ni? Macam itulah pahala nanti kita akan nampak dengan mata kita. Mahsyar nanti ustaz, roh ke apa, kepala saja ke? Mahsyar nanti ialah seperti tuan-tuan pada malam ini. Dengan rupa paras yang sama, gigi yang sama, badan yang sama, berat yang sama, warna kulit yang sama, nama yang sama, penyakit yang sama. Yang terpotong tangannya, dia pergi ke mahsyar dalam keadaan sebelah tangannya terpotong. Yang mati dalam keadaan mabuk, dia berjalan menuju ke mahsyar, terhuyung ke kanan dan ke kiri dalam keadaan mabuk. Yang mati dalam keadaan membunuh, maka dia akan memegang pisau di tangannya menuju ke mahsyar. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Waktu tu nampaklah pahala dan dosa. Subhanallah. Maka yakinlah kepada Allah yang menciptakan saya dan kita semua. Dosa itu ada, pahala itu ada. Tuan-tuan nak yakin dosa dengan pahala, nak pujuk diri kita, nak bagi iman saya dan kita semua bertambah ni tuan-tuan, cara dia ialah dalam diri kita ni ada satu benda
yang sampai bila pun kita tak nampak, nama dia roh. Roh ni kalau pukul 9 satgi dia keluar, malaikat maut ambil dia, maka tubuh ni terlentang. Tubuh ni akan terlentang, mandi pun tidak ada, makan pun tidak ada, dapat gaji pun tidak ada, pakaian mewah pun tak ada, kereta dia tak boleh bawa. Dia akan tinggal gelaran Datuk Seri, Datuk dan Tan Sri yang dia ada. Sebab roh telah meninggalkan tubuh dia. Siapa yang pernah tengok roh? Tak nampak roh. Maka begitu Allah nak latih kepada kita ketika mana Nabi mengajarkan kita sesiapa yang menyebutkan sekian-sekian maka dia mendapatkan pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya Rasulullah, mana pahala tu? Sesiapa yang melakukan dosa sekian-sekian, dia akan melihat satu hari nanti dosa yang dia lakukan diberi oleh Allah dosa tersebut. Ya Rasulullah, mana dosa tu? Seperti mana roh kalian tidak pernah kelihatan. 40 tahun kalian hidup di kandung badan diisi roh, 50 tahun di kandung badan diisi roh, 70 tahun di kandung badan diisi roh. Tak pernah tengok roh. Tuan-tuan tak pernah tengok roh. Tak pernah. Tetapi dia ada. Dipotong tangan kanan tak nampak roh, dipotong tangan kiri tak nampak roh, dipotong kaki kanan tak nampak roh. Tetapi saat dan hari roh itu keluar, maka tubuh ini akan terlentang, tak boleh bergerak. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, di saat dan minit yang pertama roh itu keluar, pada waktu itulah saya dan kita semua buat kali pertama akan melihat roh tersebut. Tak payah kalut, tak perlu tergesa-gesa. Saya dan tuan-tuan akan melihat roh tadi. Tahun ni 2020 dah bulan 11. Ada orang pada malam ni, alhamdulillah Allah masih bagi kesempatan duduk dalam majlis. Rupa-rupanya 2020 adalah tahun terakhir kehidupan dia. Malam ni dia masih mendengar ceramah ni. Dia sedang meniti hari 58, 57, 56 hari, 40 hari. Tapi disebabkan Allah merahsiakan kematian tu, dia masih sanggup untuk datang ke masjid dan solat. Dia masih lalu untuk suapkan dengan tangan dia makanan. Dia masih nyenyak untuk tidur walaupun 5 hari sebelum kematian dia. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Alam ini punya Allah. Kalau hidup sekadar kerja, kerbau di sawah membajak tanah. Subhanallah. Kalau hidup sekadar membesarkan anak, babi di hutan membesarkan anak. Kerja membesarkan anak. Sebab tu Allah sebut dengan jelas. Tuan-tuan semua hafal ayat ni. Saya yakin orang kaki masjid kan, kaki ceramah ni. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa tak sambung pun. Patut baca surah Kahfi tak sengak. No? Selalu baca surah Kahfi dia dengar bunyi menderu tu. Tak sat baca saya dengar tak bunyi. Nak kena buat tu tiap pagi ke kan. Photostat sekeping tu tak di depan pasing lepas subuh ke. Senjata paling utama untuk umat akhir zaman. Wajib hafal. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang bercakap ayat ini ialah Allah. Kata Allah, tidaklah aku menciptakan jin dan manusia. Tujuan apa wahai Allah? Hanya sahaja untuk mereka beribadah kepada aku. Bukan sekadar untuk mendapat anak, bukan sekadar untuk bekerja, hidup bukan sekadar untuk hidup, bukan sekadar untuk membesarkan anak.
Tujuan nombor satu, setiap manusia adalah untuk beribadat kepada Allah. Sebab tu hari pertama masuk alam barzakh, orang kafir masuk alam barzakh, munafik hari pertama masuk alam barzakh, fasik hari pertama masuk alam barzakh. Perkataan pertama yang dia akan sebutkan, Rabbirji'un, ya Allah, kembalikanlah aku ke atas muka bumi. Yang tu kalau tajuk barzakh. Tajuk barzakh dia tak lama sangat macam mahsyar, dia 4 jam je, 3 jam. Rabbirji'un, ra tafkhim sebab ada alif aridah sebelum dia. Rabbirji'un, wahai Allah, boleh tak kembalikan kami ke bumi? Untuk apa? La'alli a'malu salihan fima tarakt. Aku nak buat amal soleh. Aku nak membanyakkan amal ibadat dan kebaikan. Kenapa manusia minta dengan Allah untuk kembali atas dunia ni? Pada hari pertama dia masuk ke alam barzakh, dia minta, ya Allah, boleh tak kembali sekejap? Dia nak pulun, Allah bagi sehari cukuplah ya Allah, untuk aku menyatakan taubat kepadamu ya Allah. Tuan-tuan, sehari je nak menyatakan taubat kepada Allah. Kemudian nak sedekahkan ke semua harta. Ulama tafsir huraikan amal soleh yang dia maksudkan di situ ialah dia nak sedekahkan sebanyak-banyak harta yang dia miliki. Tuan-tuan, sementara hidup 85,000 yang ada dalam KWSP tu tak tentu lagi anak sedekah untuk kita. Kalau kita mati malam ni, tahun ni, belum tentu. Sementara kita hidup, kan, kejar-kejarlah infak dan wakaf fi sabilillah yang kekal. La'alli a'malu salihan fima tarakt. Ya Allah, bagi peluang saat nak kembali, nak sedekah habis-habisan, nak nyatakan taubat kepadamu ya Allah. Saya masuk penjara bukan sebagai banduan, sebagai penceramah. Saya tuan-tuan heran kena tangkap apa dia ni. Saya ceramah, masuk, sebahagian penjara ada sel banduan akhir. Tak semua penjara ada, sebahagian. Sel banduan akhir ni dia asingkan. Dia buat sebilik. Ada yang sebilik ni 10 bilik, ada yang 15 bilik, semua duduk seorang-seorang. Yang paling ujung sekali tuan-tuan, bilik dia berhadapan dengan bilik gantung. Sel akhir ini menempatkan banduan-banduan akhir, iaitu mereka-mereka yang dihukum gantung sampai mati dan menunggu hari. Tunggu hari. Bila kita masuk, tengok, saya diberi kesempatan untuk melihat, tapi tak semua orang boleh masuk lah. Tengok bilik sebat, berapa jenis rotan. Sebat tu tak apalah, hak sebat tu boleh hidup lagi. Ni hak banduan akhir ni. Tuan-tuan bayangkan, banduan akhir ni mengira hari dan dia tahu nak mati hari apa. Iaitu dia akan mati pada hari Jumaat. Nak mati hari Jumaat, hari Ahad tuan-tuan agak-agak dia nak makan apa? Jumaat nak kena gantung. Gantung bukan selama 3 minit tahan nafas, lepas tu buka tali. Gantung ini jerat dengan tali itu, jerat, orang Kedah panggil jerat. Dan tali itu ada jenisnya mengikut berat orang tu. Setiap orang digunakan tali yang berlainan supaya matinya lebih cepat.
40, 30 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu, tali tu dia tak banyak jenis lagi. Jadi nak mati tu lama. Nak mati tu lama. Sampai meleleh air liur tu tak mati lagi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semakin moden, tali makin banyak jenis. Kalau berat 70 kilo, tali ni berat 40 kilo, tali ni dia jerat tu tak sampai berapa minit lah. Kerajaan Malaysia tetapkan banduan akhir yang Islam mesti Jumaat. Alhamdulillah. Tuan-tuan, tu kena kekalkan yang orang Islam. Alhamdulillah ada kesan juga dalam penjara tu. Mesti Jumaat. Di antara jam 6 pagi Jumaat hingga 7 pagi. Minit ke berapa nak mati, saat ke berapa, hanya diketahui oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tetap rahsia. Hari tahu. Bila Jumaat dihukum gantung, hakim pun jatuh hukum gantung Jumaat sekian-sekian tarikh, tuan-tuan agak-agak hari Ahad tu makan apa? Hari Khamis, banduan akhir akan diberi pilihan untuk makan apa sahaja. Dia boleh order, tapi tak lebih sekian-sekian ringgit. Dia boleh order. Tuan-tuan, nak lalu makan ke hari Khamis tu? Bukan Khamis. Setahun sebelum tarikh tu dah tak lalu makan. Kurus kering. Berapa banyak pun tatu di badan orang tu. Lembek dan luluh keseluruhan tubuh badan dia. Lembek. 3 hari sebelum Jumaat berdiri tak boleh dah. Subhanallah. Khamis malam Jumaat, tuan-tuan. Khamis malam Jumaat. Air ni masuk meleleh. Dia sendiri suap, kemudian sendiri meleleh. Ayat kosong tak boleh masuk dah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tetapi bila saya tengok sel akhir dan saya tengok bilik tempat gantung tu, saya kata beruntungnya mereka ini ialah mereka adalah satu-satunya manusia yang sempat mengisytiharkan taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Berapa ramai kita ni yang dan taubat. Naik kereta, nak pergi audition, nak pergi tempat latihan, mati. Keluar dengan motor, nak keluar tempat kerja. Dia tak pernah terbayang untuk mati pada hari itu. Mati. Kawan datang rumah, masuk sampai ke ruang tamu, sembang-sembang, jadi bertengkar, kena bunuh, mati. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Kematian. Saya renung bilik banduan akhir tu, saya kata mereka ni lah satu-satunya kumpulan manusia di atas muka bumi Allah yang sempat untuk mengisytiharkan penyesalan dan taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Untung dari sudut tu, untunglah. Tak pergi pakat dia minta nak jadi banduan akhir pula. Hai, jangan tuan. Lembek duduk di situ. Tak ada katil apa, dia bilik saja. Pilah ziarah bila-bila. Subhanallah. Yang tu yang kedua. Nombor 3. Nombor 3, peringatan untuk saya dan kita semua. Benda yang paling sakit dalam alam ini untuk saya dan kita semua rasa adalah sakit kematian. Sebab itu ketika malaikat maut tarik nyawa 8, 5 minit 10 saat. Nyawa dia ditarik 8, 5 minit 10 saat. Bila cukup 8, 5 minit, malaikat maut akan duduk di kepalanya. Dia duduk ke? Manusia tu dalam keadaan berdiri ke, mandu kereta ke, atas kapal terbang ke, terbakar dalam rumah ke, dia solat ke, malaikat maut sudah duduk di bahagian kepala dia. 8, 5 minit, 10 saat.
Cukup 8-5 minit, saat pertama, saat kedua malaikat sedia. Saat ke-10 malaikat tarik, wa dhanna annahu al-firaq. Ni ayat Quran ni, ayat Quran, bukan hadis. Ketika itulah dia yakin itulah kematian. Kenapa orang yang ditarik nyawa saat ke-10 itu tahu itulah kematian? Kata para ulama tafsir, kerana sakit mati itu tidak pernah dirasa oleh mana-mana manusia. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Doa nak hilang sakit mati tak ada. Doa nak kurang sakit mati ada. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Ya Allah, ringankanlah kepada kami saat-saat kami sakaratul maut. Ringan. Seorang sekali je tuan-tuan, tak mati dah. Selepas itu tak mati dah. Hari mati tu tuan-tuan, saya tak mau cerita lah, panjang. Cerita barzakh panjang. Saya terus pergi ke alam barzakh. Hari pertama di alam barzakh. Apa yang jadi? Ada 2 negara di barzakh. Ni bukan akhirat, di barzakh. Barzakh belum akhirat. Malam ni tuan-tuan dengar ceramah saya, alam barzakh sudah wujud. Mahsyar belum wujud, mahsyar. Syurga sudah wujud. Neraka sudah wujud. Tu saya sebut poin-poin itu. Tu semua tu tajuk ceramah tu. Sirat dia pendek je, sejam je. Titian sirat sejam setengah. Mahsyar yang panjang sikit. Bila pi ke alam barzakh, 2 negara. Raudatan min riyadil jannah ataupun hufratan min hufarin niran. 2 je. Yang tu imam duk tahlil, duk talqin tu. Mati, poin saya, mati sekali je. Mati sekali je. Sakit mati. Bila pi barzakh ada 2 negara. Siapa yang pi taman syurga, belum syurga, baru taman syurga. Cantik tak ustaz? Cantik. Waktu tu kita akan sihat ke ustaz? Ya, akan sihat dengan izin Allah. Sesiapa yang mati dalam keadaan husnul khatimah, dengar tuan-tuan, yang dimatikan oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah, dia akan pergi ke taman syurga, dia akan melihat tempat yang indah, dia tak akan sakit dah sampai bila-bila. Dia tak miskin dah sampai bila-bila. Dia tak resah sampai bila-bila. Duduk dalam selama di alam barzakh itu. Satu kumpulan lagi, lubang neraka. Bila sebut lubang neraka ni ustaz, ada rehat tak? Tiada rehat. Kerana ia tempat untuk disiksa. Saya sebut kat tuan-tuan satu hadis sahih. Satu contoh saja. Suasana dan pemandangan alam barzakh di lubang neraka. Belum neraka, baru muqaddimah neraka. Iaitu mereka yang memegang pisau ataupun sabit, dia bentuk macam tu, yang bentuk melengkung tu, dengan tangan mereka sendiri, lalu diletakkan di sebelah bibir kanan, ditarik ke belakang, lalu terbelahlah pipinya sampai ke leher. Nabi sebut ila qafah. Dia pegang macam ni, dia tarik, terbelah ni, terbuka belah ni. Kemudian pisau tu dia sendiri pegang, bukan malaikat. Dia letakkan di bibir kiri, lalu ditarik sampai ke belakang sehingga mencecah lehernya, lalu terbelah bibir kirinya. Orang yang melakukan dosa ini, kata Rasulullah,
dia akan berterusan dalam keadaan sakit begitu sehinggalah malaikat Israfil meniupkan sangkakala yang kedua, bukan yang pertama, yang kedua. Ataupun yang pertama. Malaikat Israfil tiup sangkakala yang pertama, baru selesai. Selesai itu bukan kata selamat. Selesai itu ialah selesai alam barzakh. Selamat datang umat manusia, umat jin, umat syaitan iblis, 3, umat binatang, dan selamat datang para malaikat ke sebuah lagi alam baru namanya Ardul Mahsyar. Yang tu filem lain pula. Kalau barzakh 1000 tahun, maka mahsyar beribu kali ganda lebih lama daripada barzakh. Mahsyar. Cuma tuan-tuan, kita dengar, kita risau, dengar, kita risau, dengar, kita risau, dengar, kita takut, dengar, kita mengharap kepada Allah. Ketahuilah orang-orang yang beriman, tiap-tiap negara yang dia nak lalu ni, tiap-tiap alam yang dia nak lalu ini, kesemuanya mudah bagi dia. Insya-Allah mudah. Tak susah. Sebab tu tuan-tuan, jangan tinggal. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Jangan tinggal. Ya Allah, sehingga malam ni kau hadiahkan kepada kami nikmat iman dan Islam. Hadiah tuan-tuan, hadiah. Saya cerita kat tuan-tuan 3 minit. Nabi duduk di tepi satu orang manusia, antara manusia yang paling Nabi sayang di atas alam ni. Nama dia Abu Talib. Nabi dipelihara oleh Abu Talib daripada Nabi umur 8. Sampailah Nabi umur 50. Tahun kematian Abu Talib, Nabi duduk di sebelah Abu Talib yang Nabi anggap ayah dia, pak saudara dia, tapi Nabi dah anggap seperti ayah dia. Nabi menangis habis-habisan, memujuk dan membisikkan kepada Abu Talib, wahai bapa saudaraku, sebutlah satu perkataan yang mudah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Usah tuan-tuan. Malam ni semua orang boleh sebut perkataan tu. Saya dan kita semua boleh sebut pada malam ini dengan mudah, alhamdulillah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lama Nabi memujuk Abu Talib. Akhirnya Abu Talib menghembuskan nafas. Dia tak sebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Apa Allah Ta'ala buat turun ayat? Turun satu ayat Quran. Ayat Quran. Balik tuan-tuan cari. Saya tak ingat surah apa, ayat berapa. Innaka la tahdi man ahbabta. Wahai Muhammad, sesungguhnya kamu tidak mampu untuk memilih hidayah kepada orang yang kamu sayang. Faham tak? Wahai Muhammad. Siapa dia Muhammad? Manusia terbaik alam. Kamu tak boleh pilih hidayah iman dan Islam ni pada orang yang kamu sayang. Walakinallaha yahdi man yasha'. Akan tetapi Allah lah yang memilih untuk bagi iman dan Islam kepada siapa yang Allah nak. 150 orang yang ada dalam masjid pada malam ini, kesemua kalian dan saya yang bercakap mendapat iman dan Islam kerana Allah memilih nama kita sejak azali lagi untuk menjadi Islam, untuk diberikan iman. Maka bersyukurlah kepada Allah tiap-tiap jam dan tiap-tiap minit, bahkan an hadana li hadzal Islam. Bila ahli syurga melangkahkan kaki masuk ke dalam syurga, maka doa yang pertama mereka sebut, ni ada dalam Quran,
Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Maha suci dan terima kasih kepada Allah yang telah memilih hidayah dan Islam kepada kami. Andainya Allah tidak memilih kami, maka kami tidak dapat hidayah ini. Pegang tangan anak tuan-tuan, renung mata anak tuan-tuan. Yang ayah pegang anak lelaki, yang mak pegang anak perempuan. Bagi tahu kepada anak-anak, iman dan Islam ini Allah yang pilih. Cerita kepada anak-anak, iman dan Islam ini Allah yang pilih. Bagi tahu kepada anak-anak betapa Rasulullah inginkan keislaman orang yang paling dia sayang di atas muka bumi ini, Abu Talib. Tetapi Allah Ta'ala kata, wahai Muhammad, bukan kerja kamu untuk memilih dengan siapa yang kamu sayang diberikan iman dan Islam. Akan tetapi aku, kata Allah, yang memilih untuk bagi Islam kepada orang yang aku nak. Jalla Jalaluh, syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Poin yang keenam malam ni tuan-tuan. Itu perjalanan tu. Saya tengok di Malaysia ni tuan-tuan, statistik yang dikeluarkan oleh polis. Kes bunuh di Malaysia ni sehari 2. Sehari 2. Purata. Dia apa pun, tuan-tuan nak tengok statistik apa-apa pun, tuan-tuan Google daripada laman web yang authority, tuan-tuan boleh dapat fakta yang rasmi tu. Berapa orang di Malaysia ni yang jadi gila. Tuan-tuan, yang gila makin ramai di Malaysia ni. Antara negara yang mencatatkan kes psikiatri dan gila yang agak tinggi, Malaysia. Gila. Dia gila ni dia, tak payahlah saya tajuk gila. Boleh bentang tuan, saya boleh bentang tajuk gila di Malaysia. Menakutkan. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Dulu yang bunuh diri banyak bukan Islam, hari ni yang Islam. Sebab jauh daripada iman. Tuan-tuan sekalian, kes bunuh, saya sebut sikit bunuh. Ni poin seterusnya. Kes bunuh hari ni banyak. Nabi sebut dalam satu hadis, di antara tanda yang apabila kalian tengok banyak berlaku di sekeliling kalian, maka ketahuilah kiamat semakin dekat. Tanda kiamat kecil banyak. Nabi ada sebut dalam hadis-hadis yang berasingan, kalau nampak tanda-tanda ni, kiamat dekat. Maksudnya tanda besar dekat. Tanda besar yang pertama namanya Dajjal. Oh, yang ni menarik sebenarnya. Tanda besar kiamat yang pertama namanya Dajjal. Beberapa tahun sebelum Dajjal keluar, ada beberapa petanda hadis sahih. Beberapa tahun sebelum Dajjal keluar, bahkan beberapa hari sebelum Dajjal keluar, ada beberapa tanda yang Nabi sebut. Yang tu bukan tajuk kita. Yang tu tajuk lain. Yang tu bawah tajuk Dajjal. Satu ya tajuk Dajjal. 2 jam. Jenuh tunggu tuan-tuan. Sampai esok tak habis. Ini saya sebut trailer ya. Sebelum tanda besar yang pertama, bila habis ke semua tanda kecil, kalau tanda kecil habis Ahad, Isnin keluar tanda besar yang pertama. Ada macam tu. Antara tanda Nabi sebut, bila kamu tengok banyak
bermaksud kiamat semakin hampir. Tanda itu ialah kathratul haraj. Nabi sebut perkataan ha, ra, jim. Ha, ra, jim. Harj. Harjun. Bila Nabi sebut harj, sahabat tanya, wa mal harju ya Rasulullah? Harj tu apa? Perkataan Arab ada 6 juta. Perkataan Arab ada 6 juta. Sebab tu kamus dewan kita tebal ni. Kamus dewan bahasa Melayu tebal ni. Kamus dewan Arab panjang meja ni, lebih sikit. Kamus dewan Arab. Bila Nabi berbangsa Arab cakap kepada sahabat yang Arab, Nabi kata kathratul harji. Sahabat tanya, ya Rasulullah, harj tu apa? Tuan-tuan faham kan? Maksudnya banyaknya perkataan tu, bila Nabi pilih satu perkataan, sahabat sendiri tanya, harj tu apa? Nabi yang tadinya dalam keadaan rehat, Nabi pun duduk, Nabi kata al-qatlu, al-qatlu. Bunuh dan bunuh. Nabi kata banyaknya bunuh sehingga la yadril qatil fima qatal, pembunuh itu tidak tahu kenapa dia bunuh, wala yadril maqtul fima qutil, yang dibunuh pun tak tahu kenapa dia dibunuh. Jadi dah hari ni, Allahu akbar. Tuan-tuan buka surat khabar, saya sejak hari pertama lockdown Malaysia, itulah bermulanya saya baca surat khabar setiap hari. Dulu tak pun. No? Sebab nak bergantung dengan berita dalam ni, hak palsu pun banyak. Sampai kita tak reti nak, tak mampu nak ni dah. Langgan surat khabar. Daripada hari itu sampai hari ni, berapa bulan dah? Penuh surat khabar. Dalam surat khabar boleh tengok, di Malaysia mustahil berita bunuh setiap minggu ni, kalau tak ada mustahil surat khabar Malaysia berita bunuh. Saya boleh cabar tuan-tuan, surat khabar apa pun setiap minggu wajib, setiap minggu baca. Ada satu budak umur belasan tahun, mak ayah tak ada di rumah, dia masuk dalam bilik ayah, dia pun lahirkan anak, dia bungkus anak dia, hidup, dia baling. Baling daripada tingkat berapa, baling jatuh tu, hidup bayi tu. Inna lillahi wa inna ilaihi. Berdarah dah. Nabi kata kalian akan melihat bunuh itu menjadi benda yang terlalu banyak, sehingga pembunuh tidak tahu kenapa dia membunuh, yang dibunuh tidak tahu kenapa sampai dia dibunuh. Tuan-tuan perhati kes-kes bunuh di Malaysia. Senang-senang aja bunuh. Lelaki pun bunuh, hari ni perempuan pun membunuh. Subhanallah wa ni'mal wakil. Satu, ayat Quran pertama, surah An-Nisa ayat 93. Tuan-tuan tengok. Dosa membunuh seorang Muslim. Seorang Muslim. Saya baca laju. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ. Sesiapa yang membunuh seseorang mukmin dengan sengaja, maka balasan dia ialah neraka Jahannam. Neraka Jahannam, neraka yang paling panas. Kalau tuan-tuan nak tanya apa warna dia hitam. Kerana dia telah dibakar 1000 tahun merah, dia telah dibakar 1000 tahun putih, dia telah dibakar 1000 tahun biru, dan dia telah dibakar. Terakhir sekali, dia tak boleh berwarna dah. Akhirnya dia berwarna hitam. Begitulah warna Jahannam bermula daripada hari dia dibakar dahulu sampai malam ni. Kalau tuan-tuan tanya saya, Ustaz, neraka Jahannam ni warna apa malam ni? Saya boleh jawab, neraka Jahannam itu warnanya gelap gulita, hitam. Fajazauhu Jahannam, yang membunuh seorang orang Islam, membunuh seorang,
Kalau bunuh macam Bashar al-Assad di Syria tu, bunuh ratus ribu, wala'iyadzubillah, saya tak tahu macam mana dia nak tanggung. Satu, khalidan fiha, Allah Ta'ala sendiri sebut dia kekal di dalam neraka Jahannam. Jumhur ulama sebut yang membunuh kalau dia bertaubat, dia takkan kekal dalam neraka Jahannam sekiranya dia Islam. Orang Islam yang mati dalam keadaan berdosa, dia akan masuk neraka, habis bakar apa semua, ada yang 1000 tahun, 10,000 tahun, 50,000 tahun, 100,000 tahun, akhirnya dia akan keluar. Kita pun kata lega Ustaz, no? Ya, lega ke 10,000 tahun? Siapa yang nak boleh kata lega 10,000 tahun dalam neraka ni? Tuan, 1,000 tahun. Tak payah 1,000 tahun lah. Sehari. Sehari masuk neraka. Sehari di akhirat sama dengan 1,000 tahun dunia. Sehari di akhirat 1,000 tahun dunia. Kalau Allah isytihar kepada kita di mahsyar, wal'iyadzubillah, nama fulan bin fulan masuk neraka sehari, kita pun kata lega. Tuan-tuan jangan lega lagi. Sehari di akhirat 1,000 tahun dunia. Ni kita merdeka pun baru 60 tahun. 60 kan? 98, 57. Lebih kurang lah. Tu pun masa lama dah. Sehari di akhirat 1,000 tahun dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Imam Ibn Abbas, umat Nabi Muhammad yang paling alim tentang tafsir Quran, nama dia Ibn Abbas. Ibn Abbas kata, kenapa Allah sebut kekal di dalamnya? Sebab nak bagi tahu kata besarnya dosa membunuh. Sebab tu dalam satu hadis riwayat Imam Abu Daud daripada Abu Darda, Nabi kata kesemua dosa boleh jadi besar macam mana pun Allah akan mengampunkannya kecuali sesiapa yang mati dalam keadaan musyrik. Tuan-tuan, Nabi sebut dua. Banyak mana pun dosa yang dilakukan oleh seseorang di atas muka bumi Allah, semua Allah Ta'ala ampun kecuali dua. Yang pertama, seseorang yang mati musyrik. Dan yang keduanya, seseorang yang mati dan membunuh seorang muslim, seorang mukmin. Kata para ulama hadis, Nabi menyamakan dosa orang yang mati musyrik dengan dosa orang yang membunuh seorang muslim. Hati-hati dengan dosa membunuh. Ini saya sebut juga malam ni sebab untuk lepas tanggungjawab saya, tuan-tuan, menceritakan apa yang disampaikan oleh Rasulullah tentang dosa membunuh yang cukup besar. Dua had. Mati masuk neraka Jahannam, kekal dalam neraka, maksudnya lama, siksaan dia lama. Ghadiballahu alaih, Allah murka wa la'anahu, Allah laknat. Allah murka dan Allah laknat. Tiga, wa a'addalahu 'adzaban 'azima, Allah prepare kepada dia satu azab yang pedih. Allah prepare azab pedih untuk orang ni. Apa dosa dia? Membunuh seorang mukmin, membunuh seorang Islam. Hati-hati tuan-tuan. 3 hadis, saya sebut 5 hadis. La zawalud dunya, musnah seluruh alam. Nabi sebut memusnahkan seluruh alam. Ahwanu 'ala Allah, lebih ringan di sisi Allah. Musnah seluruh alam lebih ringan di sisi Allah daripada membunuh seorang mukmin dengan cara yang tidak benar. Hati-hati. Besarnya maruah dan kehormatan seorang mukmin di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Mulianya apabila seseorang itu menjadi mukmin di sisi Allah SWT. Hati-hati tuan-tuan. Jangan berdendam sampai ke sekira-kira untuk membunuh seorang muslim yang lain. Hati-hati. Kata Abdullah ibn Amr ibn As, dia tawaf, Nabi tawaf. Dia tawaf, Nabi tawaf. Kemudian dia nampak Nabi berhenti. Abdullah ibn Amr ibn As. Dia nampak Nabi berhenti, Nabi menghadap Kaabah. Hadis ni berkenaan dengan kehormatan seorang mukmin. Seorang mukmin. Nabi berhenti, Nabi menghadap Kaabah. Kaabah makhluk tak tuan-tuan? Kaabah makhluk. Mulia tak Kaabah? Mulia Kaabah. Qiblat. Orang tak sembah Kaabah, tetapi dia qiblat yang mulia. Arah qiblat. Bukan menyembah Kaabah, arah qiblat. Nabi berhenti, Nabi menghadap Kaabah. Nabi kata, ma atyabaki wa atyabari haki. Betapa baik, bagusnya kamu wahai Kaabah, dan betapa bagusnya bau kamu. Ma a'zamaki wa a'zama hurmataki. Betapa agungnya kamu wahai Kaabah, dan betapa agungnya kehormatanmu wahai Kaabah. Wallazi nafsu Muhammadin biyadih. Demi yang nyawa Muhammad di tangan Allah, la hurmatul mu'min, marah dan kehormatan seorang mukmin wahai Kaabah, a'zamu indallah, lebih besar di sisi Allah, min hurmatiki, daripada kehormatan kamu. Nabi berhenti menghadap Kaabah. Nabi kata, kamu mulia wahai Kaabah, kamu agung wahai Kaabah, kamu terhormat wahai Kaabah. Akan tetapi ketahuilah wahai Kaabah, kehormatan dan maruah seorang mukmin lebih agung di sisi Allah daripada kehormatanmu wahai Kaabah. Tuan-tuan nampak? Seorang mukmin. Sebab tu manusia ketika mana dia mukmin, ketika mana iman dia sempurna, seorang manusia biasa lebih mulia daripada seorang malaikat biasa. Ini kaedah ada dalam kitab tauhid. Ketika mana seorang manusia penuh imannya, sempurna imannya, maka dia lebih mulia daripada seorang malaikat biasa. Sebab itu Nabi dengan Jibril, tuan-tuan. Nabi dengan Jibril, siapa yang lebih mulia? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini manusia. Ini manusia. Hadis yang terakhir tentang manusia. Saya harap hadis-hadis ni sampai kepada semua umat Nabi Muhammad yang ada di Malaysia ni. Kita dengar betapa besar maruah dan harga seorang mukmin di sisi Allah. Nabi sebut. Tuan-tuan tengok ni hadis yang terakhir dalam bab ni. Lau anna ahlas samai wal ard. Yang ni hadis sahih tapi jarang kita sebut. Sebab tu saya ambil kesempatan untuk sebut dan kongsi. Seandainya semua penduduk langit, subhanallah. Saya sebut kat tuan-tuan. Lau anna ahlas sama, seandainya keseluruhan penduduk langit. Tuan-tuan tahu siapa penduduk langit? Jawapan dia, langit ada 7 tingkat. Setiap tingkat langit lebar dia 500 tahun perjalanan. Bumi ini ketika terapung di angkasa lepas seperti mana sebiji pasir daripada 7 lautan dunia. Sebiji pasir. Subhanallah. Siapa cipta ni? Allah. Tebal selapis langit 500 tahun perjalanan. Daripada langit pertama nak pi ke langit kedua 500 tahun perjalanan. Tebal langit kedua 500 tahun perjalanan. Ada 7 lapis langit. Tiap-tiap langit ini dihuni oleh satu bangsa, nama dia malaikat.
Kalau tuan-tuan tanya saya, Ustaz, malaikat tinggal di mana? Saya boleh jawab dengan jelas dan yakin, malaikat tinggal di langit. Tempat tinggal seluruh malaikat di langit. Kesemua malaikat yang ada di atas muka bumi ini turun untuk melakukan kerja. Ada malaikat tugasannya hujan, ada malaikat tugasannya rezeki, ada malaikat tugasannya tiap-tiap hari mencari majlis ilmu dan majlis zikir. Ada malaikat tugasannya dia turun, dia tadah tangan sampai petang, Allahumma a'ti munfiqan khalafa, Allah, yang seorang lagi sebut, Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, siapa-siapa yang rajin bersedekah di kalangan umat Muhammad, gantikanlah ya Allah. Hak seorang lagi berdoa, ya Allah, siapa-siapa yang kedekut di kalangan umat Muhammad, tarik keberkatan daripada hartanya. Ada malaikat rokok sampai kiamat, ada malaikat sujud sampai kiamat, ada malaikat tugas, bertugas. Kalau tak bertugas, tempat tinggal mereka di langit. Tuan-tuan bayang tengok banyak mana malaikat. Seandainya seluruh malaikat berpakat, bersubahat dengan seluruh penduduk bumi, jin dan manusia, fi damin mu'minin, untuk membunuh seorang mukmin, besar tuan-tuan tengok, subhanallah, lakabbahumullahu azza wa jalla finnar, Allah akan hempap seorang-seorang masuk ke dalam neraka. Tak kira. Nabi nak bagi tahu, Allah tak heran kalau seluruh penduduk langit, lau anna ahlas sama, penduduk langit ni tuan, bilangan dia bukan sebanyak pasir di lautan. Jauh lebih ramai, bilangan malaikat ni jauh lebih ramai. Sehari, kata Nabi Muhammad dalam peristiwa Mi'raj, Nabi naik sampai ke langit ketujuh, Nabi pi Kaabah para malaikat, nama Kaabah tu Baitul Ma'mur. Nabi tengok satu hari masuk dalam Baitul Ma'mur 60,000 orang malaikat, habis tawaf 7 pusingan, mereka ni keluar, dan orang 60,000 malaikat ni takkan kembali dah sampai kiamat. Tuan-tuan, sehari 60,000 selama berapa juta tahun tak kembali dah sampai kiamat, sebab bagi giliran kat malaikat lain pula. Berapa juta bilion. Allah sebut seandainya seluruh penduduk langit, seluruh penduduk bumi, jin dan manusia bersubahat membunuh seorang hamba-Ku. Seorang ya. Tak ada kata. Nabi sebut, Allah tidak heran. Lakabbahumullah. Kabbah ni tuan-tuan, ambil baling hempak, muka jatuh dulu. Tu kabbah. Hempak ke depan. Seorang demi seorang masuk ke dalam neraka Jahannam. Besarnya kehormatan seorang mukmin. Hati-hati orang yang pernah melakukan dosa membunuh muslim yang lain. Hati-hati. Dosa dia sangat besar sehingga dalam satu hadis Nabi sebut seiring dengan dosa mensyirikkan Allah. Kata para ulama hadis, Nabi nak bagi tahu betapa, kita buat contoh macam ni nak mudah faham. Contohnya, kalaulah dosa syirik itu 1,000,000 tahun diseksa, maka lebih kurang tu jugalah yang membunuh seorang muslim. Contoh. Yang terakhir untuk malam ni tuan-tuan, hakikat umat akhir zaman ada dua. Ini penutup. Boleh ubahlah kaki silang-silang tu lenguh lah. Sejam ni saya tengok tak bergerak kan. Yang tu baru dengar kiamat tuan-tuan, belum berada di mahsyar. Sebab tu Nabi cerita di mahsyar semua orang kaku macam tu. Diam. Subhanallah. Subhanallah. Hakikat umat akhir, siapa umat akhir zaman? Saya dan kita semua.
Saya selalu sebut, benda ni saya selalu sebut. Orang yang selalu ikut ceramah saya memang dengar lah, Abang Mizi kan. Yang ikut ceramah saya selalu dengar lah. 2 berita gembira dan 2 berita yang paling buruk untuk umat Nabi Muhammad. Yang hidup sampai malam ni, keempat-empat berita ni ada kemungkinan untuk kita saksikan. Sebab tak mati ke? 2 berita yang paling buruk itu tidak dapat ditandingi oleh mana-mana umat lain. Dua berita yang gembira itu juga tidak dapat ditandingi oleh mana-mana umat Nabi lain. Saya sebutkan kepada tuan-tuan, 2 berita yang paling buruk itu, yang pertamanya ialah umat ini akan menyaksikan kiamat. Siapa? Tak tahu. Zaman siapa? Wallahu a'lam. Tetapi ketahuilah, sesiapa yang menyaksikan kiamat, ketahui. Tuan-tuan tengok, ni hadis Nabi. Ketahuilah, sesiapa yang menyaksikan kiamat, ketahuilah bahawasanya dia adalah musyrik yang tidak akan keluar selama-lamanya daripada neraka Jahannam. Kerana kiamat itu hanya akan disaksikan oleh musyrik yang sebenar-benar musyrik sahaja. Beberapa saat sebelum kiamat, Allah akan mematikan semua orang Islam walaupun di dalam dirinya ada iman yang sebesar zarrah sekalipun. Sebesar zarrah ni bukan setitis air. Sebesar zarrah bukanlah seperti sebiji pasir yang boleh dilihat dengan mata kasar. Tetapi sebesar zarrah ini adalah seperti atom ataupun proton dalam bahasa kimia, fizik hari ini, yang tak dapat dilihat dengan mata kasar. Itu zarrah. Sesiapa yang ada iman sebesar zarrah di dalam hatinya, beberapa minit sebelum kiamat, dia akan dimatikan oleh Allah juga. Maksudnya, kalau tengok juga kiamat, wal'iyadzubillah, mintalah perlindungan dengan Allah. Ketahuilah bahawa dia adalah kafir yang akan kekal dalam neraka, tuan-tuan. Sampai akhir dia tak akan keluar. Wal'iyadzubillah. Yang ni berita buruk untuk umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umat Nabi lain akan tengok tak kiamat, tuan-tuan? Takkan tengok. Sebab umat Nabi lain semua meninggal dah. Tinggal yang hidup sekarang ni umat Nabi Muhammad. Berita yang kedua, yang terburuk untuk umat Nabi Muhammad, yang tidak boleh ditandingi oleh umat Nabi lain, ialah, termasuk kita semua ada kemungkinan untuk lalu zaman ni, wal'iyadzubillah, iaitulah mereka akan hidup pada zaman Dajjal. Siapa yang mereka yang akan terlepas daripada zaman Dajjal? Saya sebut 3 minit cukup kat tuan-tuan. 3 minit je nak bagi tuan-tuan cari sendiri tajuk tu. Tak payah cari saya ceramah, siapa-siapa ceramah pun tak apa. Cari tajuk tu. Tuan-tuan tengok. Dajjal ketika mana dia keluar, dia adalah seorang manusia. Matanya 2, telinganya 2, tangannya 2, kakinya 2. Dia bercakap, dia makan manusia. Tetapi sihirnya hebat sehingga boleh menghidupkan yang mati. Sihir dia, tuan-tuan. Kalau dia kata kemarau di Temerloh, kemarau. Setitis air pun tak ada. Nabi sebut umur dia 40 hari je. Kita pun kata lega ustaz 40 hari. Nanti dulu. Tak habis lagi. Umur dia 40 hari, kemudian dibunuh. Walaupun 40 hari, hari pertama panjangnya setahun. Sahabat tanya, ya Rasulullah, setahun tu simbolik ke tepat seperti setahun, 360 hari? Nabi kata setahun.
Maksudnya 360 hari, tuan-tuan darat 24. Itulah panjang hari pertama Dajjal keluar. Sepanjang tempoh itu, setitis air pun tidak ada, sebiji gandum pun tak ada, sebiji beras pun tak ada. Sahabat tanya, "Ya Rasulullah, orang-orang mukmin makan apa?" Nabi kata, orang-orang mukmin sahaja akan selamat daripada Dajjal tempoh 400 hari itu. Panjang 40 hari itu sama seperti lebih kurang 400 hari. Sebab hari pertama seperti setahun, hari kedua seperti sebulan, hari ketiga seperti seminggu, hari keempat seperti hari-hari biasa kalian. Maksudnya 24 jam. Tapi waktu tu tak ada jam, Nabi sebut hari keempat seperti hari-hari biasa kalian. Lebih kurang 40 hari itu 400 hari. 400 hari itu setitis air pun tak ada, sebiji nasi pun tak ada. Tuan-tuan, siapa yang nak selamat? Nabi kata, kesemua mukmin yang selamat sepanjang 400 hari itu tidak akan minum seteguk air pun, tidak akan makan sebiji gandum pun 40 hari itu. Makanan mereka selama Dajjal hidup itu adalah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Tuan-tuan, berapa orang nak selamat kalau makanan tu, yang tu je makanan mereka? Tepuk dada, tanya iman malam ni. Berapa orang yang hidup dia dengan zikrullah? Buka pintu kereta zikrullah, bawa kereta zikrullah. Dia turun zikrullah, dia nak masuk rumah dia ingat zikrullah. Dia naik atas salin buka baju zikrullah. Dia nak masuk bilik air zikrullah. Dia keluar daripada bilik air zikrullah. Hak doa-doa Nabi tuan-tuan baca tu si zikrullah lah tu. Dia nak letak badan di atas katil zikrullah, dia nak tidur zikrullah. Bangun pagi esok, alhamdulillah allazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Zikrullah. Berapa orang? Maka buatlah persiapan sebelum sampainya hari tersebut. Sesiapa yang mati sebelum dia melihat kiamat dan mati sebelum zaman Dajjal, maka beruntunglah orang-orang di kalangan umat Muhammad tersebut. So, asal sekadar tu dulu, insya-Allah untuk malam ni, yang baik daripada Allah SWT. Yang lemah, kurang dan salah daripada diri saya sendiri. Aku qali hadza astaghfirullahal azim wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam.